The first human ever created was made of clay. His name was Adam alayhi salam, and Allah honored him in many ways. He blew his soul into him and fashioned him with his own hands. Iblis was confused because he was just made of sand. When Allah asked the angels to prostrate before his creation, Iblis refused to do so, and Allah demanded an explanation. When all the others bowed, Iblis was too arrogant and proud. Iblis made of fire thought he was better. That angered Allah, and Allah said, I banish you from here. Iblis made a promise to make every human sin. Allah was confident that the one with Iman will never follow him. Okay, Assalamualaikum. Okay. Okay, selamat datang ke segmen terbaru Daily Deen Hub, The Sirah Series. Nama saya Marwah, boleh panggil Kak Marwah je. Okay, so hari ni kan kita akan sentuh pasal Nabi Adam in general. Okay, dan kalau ada soalan boleh ajukan any questions, okay? Dan hari ni pun kita bersama dengan adik Sabrina dan adik Batrisha together untuk sentuh tentang Nabi Adam alaihi salam. Okay, so kisah Nabi Adam ni bermula bila Nabi Adam ni dia seorang manusia ataupun seorang makhluk, sejenis makhluk yang pertama yang dicipta oleh Allah SWT di muka bumi. Jadi antara benda yang paling special pasal Nabi Adam adalah dia manusia pertama yang ada dekat muka bumi ni. Dan sebelum Nabi Adam belum pernah lagi ada manusia ataupun makhluk yang serupa macam manusia. Jadi lepas Nabi Adam diciptakan, waktu tu ada lagi satu makhluk yang bernama Iblis. Iblis ni asalnya nama dia bukan Iblis, sebab Iblis ni makna dia is orang yang jauh daripada lindungan Allah ataupun jauh daripada lindungan Allah, jauh daripada bimbingan Allah SWT. Jadi kan asalnya Iblis ni nama dia bukan Iblis, nama dia Azazil. Okay. Lepas dia ni tak sujud dengan Nabi Adam, barulah dia dipanggil Iblis. Sebelum tu nama dia Azazil kan. Lepas dia tak sujud pada Nabi Adam, lepas tu baru dia dipanggil Iblis sebab dia tak dengar perintah Allah SWT. Kenapa Allah SWT ni cipta Nabi Adam dan Allah suruh semua ataupun makhluk lain sujud pada Nabi Adam? Sebab Nabi Adam adalah manusia, satu makhluk yang sangat sempurna. Manusia adalah antara makhluk yang sangat sempurna yang Allah SWT dah cipta. So kita kena jadi untung sangat sebab Allah SWT muliakan makhluk macam kita. Sebab kita ada akal, ada benda yang kita ada, makhluk lain tak ada mungkin. Okay? So disebabkan tu Allah SWT ciptakan Nabi Adam dan Allah suruh makhluk lain semua sujud pada Nabi Adam kecuali satu makhluk, yakni Iblis ataupun Azazil pada masa tu. Okay. Kenapa Iblis dia tak nak sujud dekat Nabi Adam time tu? Okay. Sebab imagine you are created from fire. Okay, daripada api. Api is a very powerful element. We all know that. Okay. Api boleh bakar, api dia boleh hancurkan benda, api boleh terus hilangkan benda dan sebagainya kan. So Iblis ni dia rasa macam challenged bila dia nampak makhluk lain semua sujud pada Nabi Adam. Time tu dia rasa macam, kenapa Nabi Adam, kenapa tak kita? Sebab kita kan diciptakan daripada api, Nabi Adam daripada tanah. Tanah ni satu elemen yang quite weak, very so called weak lah. Sebab satu, tanah ni dia berada dekat bawah. Jadi kan bawah ni tempat yang macam okay. Dan disebabkan tu Iblis dia rasa macam dia lebih baik time tu. Tapi kalau kita tengok betul-betul, Iblis ni sebelum ni dia bukan makhluk yang jahat. Iblis ni dia dengar cakap Allah SWT. Dia antara makhluk yang paling baik ataupun yang paling banyak buat ibadah. Jadi apa yang buatkan dia jadi makhluk yang hina sangat bila dia ni tak dengar cakap Allah SWT ataupun dia tak ikut perintah Allah, yakni untuk sujud pada Nabi Adam.
Padahal instruction dia simple je kan, untuk sujud je dengan Nabi Adam, depan Nabi Adam. Tapi benda yang simple macam itu, Iblis tak boleh buat. And sebab benda yang simple macam itu, Iblis ni dia terus dihalau daripada syurga dan dia bukan lagi makhluk yang mulia macam dulu. Okay. Itu kisah Iblis in general. Okay. Kita tahu yang previously Iblis ni makhluk yang hebat. Lepas tu dia jadi hina, lepas terciptanya Nabi Adam. Okay. Okay. So are there any questions? Yes. Kenapa Allah memilih manusia sebagai khalifah di bumi, sedangkan kita akan membuat banyak kerosakan? Okay, kenapa Allah cipta manusia untuk jadi khalifah, walaupun pada satu hari nanti Allah tahu yang manusia ni semua akan jadi perosak, ataupun manusia ni akan rosakkan dunia, ataupun manusia yang pada asalnya Allah nak jadikan khalifah akan merosakkan dunia. Kenapa? Okay, so kita tengok Allah jadikan manusia khalifah ataupun Allah pilih manusia sebagai khalifah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Daripada situ kita boleh nampak yang Allah ni dia dah pilih manusia untuk jadi khalifah, walaupun satu hari nanti Allah tahu manusia akan merosakkan dunia. Contohnya kita tengok sekarang, kita tengok macam mana manusia rosakkan pokok-pokok. Macam mana manusia siksa makhluk lain, contohnya macam binatang. Bila pokok dibakar, binatang dah tak ada tempat lain nak duduk. Kan? Padahal hutan, binatang tu semua makhluk Allah juga. Dan apa responsibility kita as manusia is to jaga. Benda-benda tu semua kita kena jaga. Tapi at the end of the day, kita tengok banyak je makhluk-makhluk Allah yang ada yang dah tak ada yang dah hancur sebabkan kita. Okay? Jadi, antara sebab kenapa Allah SWT ni jadikan manusia khalifah adalah untuk uji kita. So, Allah give this speciality untuk manusia. Allah kasih this penghormatan. Penghormatan as in Allah muliakan kita kan, sampai semua ada makhluk lain semua sujud pada Nabi Adam, betul tak? Okay. Bila makhluk lain semua dah sujud pada Nabi Adam, that's something yang amazing lah. Maknanya makhluk yang dinamakan manusia ni adalah satu makhluk yang sangat istimewa. Dan disebabkan itulah Allah jadikan kita khalifah. But at the same time, Allah nak uji kita. Allah nak tengok bila Allah dah jadikan kita khalifah, kita jaga tak bumi ni? Kita jaga tak semua makhluk Allah? Kita jaga makhluk Allah yang lain tak? Sebab kita khalifah. Bila kita khalifah, kita leader kan? If you are a leader of a group, you lead the group kan? So maknanya bila kita leader, kita lead makhluk yang lain, betul tak? Dan disebabkan tu Allah uji, Allah nak tengok kita boleh tak lead makhluk-makhluk yang lain. Okay? Sebab Allah berikan penghormatan tu senang je, Allah kasih gitu je. Allah tak suruh Nabi Adam buat apa-apa untuk yang lain semua sujud dekat Nabi Adam. Allah kasih for free. Orang dah cip Adam, dia dah jadi Nabi Adam tu dah jadi manusia. Lepas tu, yang lain semua terus sujud. Allah tak ada suruh Nabi Adam buat apa-apa. Jadi, he didn't have to earn penghormatan ni. Dia terus dapat daripada Allah SWT. Okay. Dan sebagai manusia, kalau kita rasa jadi khalifah ni satu tanggungjawab, satu responsibility, something that is very important, if you feel like you are the leader, you are a leader, then make it real ataupun realisasikan benda tu. Kalau you rasa you are the leader of other people ataupun you are a leader in a family, you are a leader in a group, so on and so forth, daripada situ you ambil the responsibility as a leader and lead the group. Okay? Okay. Any other questions? Yes. Kalau macam gitu, macam mana kita hendak elakkan dari sifat sombong ni? Salah satu sifat yang Iblis ada ketika tu adalah sifat sombong. Sebab dia rasa dia diciptakan daripada api kan, dan dia lebih baik daripada Nabi Adam. Okay. Tapi asalnya dia bukanlah satu makhluk yang hina kan. Dia seorang ataupun dia sejenis makhluk yang sangat hebat. Tapi macam mana dia boleh jadi macam itu? Disebabkan sifat sombong. So we can see that sombong ni ataupun being proud of yourself is a poison. Dia macam racun
It's a poison, it's very dangerous sebab disebabkan benda kecil macam gitu, dia terus jadi makhluk yang hina. Okay, so antara cara-cara untuk kita jadi orang yang kurang sombong ataupun yang tak sombong langsung adalah untuk kita selalu berbaik sangka dengan semua orang. Berbaik sangka tu means you think good of other people. Okay, jangan fikir yang buruk-buruk pasal orang lain. Sebab we don't know the back story of that person. Macam mana, or like apa yang dia dah experience in life, so on and so forth. Kita tak tahu. Dan disebabkan tu, kita tak boleh berburuk sangka dengan orang lain. And bila kita tak berburuk sangka dengan orang lain, daripada situ, kita boleh elakkan diri kita daripada rasa sombong. And lagi satu, kita jangan ada sifat iri hati. Ataupun, don't be easily jealous of other people. Tak apalah kalau orang lebih sikit daripada kita kan. Sebab Allah plans everything very well. So put 100% trust in Allah SWT. Dan daripada situ nanti Allah will help you. Okay. Jangan rasa jealous. Jangan rasa macam Allah kasih dia lebih lah, Allah tak kasih kita macam gini. Allah kasih dia banyak sikit tapi Allah tak kasih kita. Tak apalah, mungkin kita perlukan masa. Ataupun mungkin Allah rasa it's not the time now for you untuk Allah kasih semua tu sekarang. Maybe later. Sebab kalau Allah kasih sekarang, mungkin nanti kita jadi orang yang sombong. Dan disebabkan tu, Allah kasih nanti. So, think good of Allah dulu, lepas tu think good of other people. Bila kita fikir yang baik-baik dekat Allah SWT, insyaAllah dengan manusia pun kita fikir benda-benda yang baik. Okay? Okay, ada any other questions? Okay, kalau kita tak ada any questions, okay, we look at the takeaways. Apa yang kita boleh belajar daripada this whole story ataupun this event, this very important event in the history ataupun important event dalam sirah Nabi-Nabi. Kenapa benda ni important? Dia bukan important dalam sirah Nabi-Nabi je, tapi dia pun important dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut so on and so forth. So we will see apa yang kita boleh take away daripada sini. Okay, first thing is to buang kita punya rasa ego. Okay, manusia ni selalu ada this perasaan ego. Okay, ego dia rasa dia lebih baik, dia tak nak kalah. Kalau boleh dia tak nak kalah, mesti nak menang. Kalau boleh kita buang that attitude, kita buang that habit. Sebab benda-benda tu semua boleh lead to other things. Bila kita ni rasa ego, kita macam kita asyik nak menang je kan. Bila kita rasa ego, asyik nak menang je, sampai bila kita nak macam gini? So orang lain semua asyik kena mengalah dengan kita. Habis tu bila kita pula nak mengalah dengan orang, kan? Okay, tak rugi pun sebenarnya kalau kita buang ego. Tak rugi kalau kita tak jadi orang yang sombong. Okay, bila kita jadi orang yang sombong pun, lagi satu, bila kita jadi orang yang sombong, daripada situ nanti orang tak akan suka dekat dengan kita. Sebab orang sombong ni dia kan ada this macam energy, very negative energy. Satu energy yang macam buruk kan. Jadi orang pun tak nak dekat. Tu lagi satu benda yang tak baik lah bila kita ada sifat sombong. Ego pun sama juga. Bila kita ada perasaan ego, orang mula tak nak dekat dengan kita. Orang tak nak kawan dengan kita sebab kita ni keras kepala. Kita asyik kita je betul. Orang lain tak betul. Jadi iblis pun macam itulah. Dia rasa dia lagi kuat. Dia je yang kuat. Orang lain semua tak kuat. So on and so forth. Okay. Tu first. Second and the last is bila Allah dah jadikan kita khalifah, kita kena ingat benda yang ada dekat dalam dunia ni semua amanah. Pokok-pokok yang kita nampak semua amanah. Binatang yang kita nampak amanah. Dan apa-apa lagi lah yang dicipta oleh Allah SWT, tu semua dikira amanah kita. Amanah tu apa? Amanah tu satu responsibility yang kita kena tunaikan. Bila orang dah kasih kita responsibility kan, kita kena tunaikan.
no matter what. Okay, so bila Allah dah jadikan kita khalifah, kita jagalah bumi ni betul-betul. Kita jagalah pokok betul-betul. Kita jaga binatang-binatang lain dengan betul. Okay. Jadi daripada situ kita boleh belajar yang Allah bukan jadikan kita khalifah suka-suka hati je. Allah bukan jadikan kita khalifah semata-mata sebab kita ni lagi sempurna ataupun kita sempurna daripada makhluk yang lain dan sebagainya. Okay. Allah jadikan kita khalifah sebab Allah nak uji, Allah wants to test. Okay. Bila Allah nak uji ni, dia satu benda yang serius maknanya. Maknanya Allah uji, Allah nak tengok jauh mana kita boleh jadi khalifah dekat muka bumi ni. Okay. Okay. Ada any questions? Okay. So, kalau tak ada questions, sekarang Kak Marwah pula yang tanya questions, okay? Okay. If you remember, kenapa Allah perintahkan makhluk lain untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam? Kenapa Allah perintahkan untuk makhluk lain semua sujud pada Nabi Adam? Okay. Kalau gitu kita move on to another question. Okay. Okay, kenapa Nabi Adam, okay, kalau kita tengok betul-betul, kan, Nabi Adam dulu dia duduk syurga, betul tak? Okay. Tapi at some point of time, kan, Nabi Adam dia ada buat something. Lepas tu dia dihalau daripada syurga. Kenapa? Apa agak-agaknya yang Nabi Adam buat? Lepas tu dia dihalau daripada syurga. Yes. yes. Kita dengar daripada Sabrina dulu. Because Allah said you cannot eat the fruit from this tree. But because of Iblis, he ate the fruit. And then Okay.
Lagi satu perkara yang kita kena tahu kan, Iblis ni dia pernah berjanji, lepas Allah halau dia daripada syurga kan, lepas tu terus he made a promise ataupun dia berjanji yang dia akan sesatkan semua anak Adam, siapa-siapa yang lepas Adam lepas tu dia akan sesatkan orang-orang tu semua. Okay. Dan the first thing yang dia buat adalah dia sesatkan Nabi Adam. Okay. Ada satu pokok ni yang ada buah kan dekat dalam syurga yang dia tak sepatutnya makan. Nabi Adam tak sepatutnya makan. Okay. Allah cakap jangan makan. Tapi disebabkan iblis, dia makan. Okay. That's one. Tu baru satu perkara yang iblis dah buat. Right after dia dihalau daripada syurga. Okay. Kita nak tahu buah apa tu. Okay. Kalau kita nak tahu buah apa tu, insyaAllah minggu depan nanti kita buah apa yang disebut dalam Al-Quran tu. Okay. Okay, if you remember the takeaways yang kita dapat tadi, can you share your point of view? Why do you think, kenapa you rasa being a Khalifah is important? Maybe you want to share? Anyone? When you become a leader in a group, or when you were appointed as a leader in a certain group, what is your first step? Yes. Sorry, apa dia? Lagi? Lead the group properly tu macam mana? What is your definition of leading a group properly? Yes. Making conservation efforts. Okay. Kalau kita ada group members kan. Okay. Kalau kita ada group members, kita kena make sure yang group members kita boleh follow kita punya steps. Kita tak terlalu laju ataupun kita tak terlalu lambat. Okay. And we should listen to others' opinions. Okay. Okay, there's this one special thing sebelum Allah SWT cipta manusia. Okay. Sebelum Allah SWT cipta manusia kan, he actually discussed dengan malaikat. Okay. So it's a discussion. Okay. And kita tahu Allah SWT tu Tuhan. And he's the best planner. He's the creator, so on and so forth. So he's the leader. Okay. So bila Allah nak cipta manusia, that's when malaikat tanya, kenapa the same exact question yang tadi Batrisha tanya, kenapa Allah nak cipta manusia and jadikan dia khalifah when you know that one day khalifah ni semua akan rosakkan dunia ni ataupun akan rosakkan bumi ni. Okay, so it's a discussion and Allah tak marah, Allah tak hapuskan malaikat tu. Instead, Allah listened to that opinion and Allah even explained kenapa. Okay, so jadi leader tak semestinya you can say no all the time. Tak semestinya. Sometimes you need to listen to others' opinions. Lepas tu you consider, lepas tu you discuss. Boleh ke tak ataupun should we take this into consideration? So should it be a yes or no? Kan? Okay. So any other lesson point that you remember? Ataupun from your own experience, have you ever experienced jealousy? Or have you ever experienced being very hard-headed?
dia from your own experience. Pernah tak kita rasa jealous dengan orang lain? Pernah tak kita rasa sombong? Pernah rasa degil tak? Okay, from your own experience, of course you have experienced it. Okay, so at some point of time you akan experience this. It's a normal thing. Okay, it's a normal thing for human beings lah. Dan disebabkan tu kita kena selalu dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Sebab bila kita selalu dengan Allah, that's the time we can refrain ourselves ataupun jauhkan diri kita daripada rasa sombong. Lagi-lagi kalau kita selalu rasa jealous, kita cepat rasa jealous. Tak boleh tengok orang lain dapat lebih sikit. Kan? Daripada situ then try to be closer to Allah SWT. And daripada situ we can be far from this attitude. Okay? Okay. InsyaAllah kalau dah tak ada apa-apa. Soalan yang pertama tadi, kenapa Allah SWT perintahkan makhluk lain untuk sujud pada Nabi Adam AS? Soalan ni penonton yang tengah tonton sekarang secara langsung pun boleh jawab juga. InsyaAllah kalau betul, kita boleh kasih hadiah daripada pihak penganjur, insyaAllah. Okay? And kalau dah tak ada soalan kan? Okay. Kalau dah tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa di minggu hadapan, insyaAllah. Okay, kita akan tahu sedikit sebanyak tentang buah yang disebut tadi. What kind of fruit is that? What type of fruit? Is it an apple or a pomegranate? Ataupun buah ni kita tak pernah nampak langsung. Okay, insyaAllah kita jumpa di minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.